Lalu, saudara, penularan COVID-19 sememangnya memberi impak kepada penggiat industri kreatif tanah air. Selain dibantu kerajaan, pemain industri ini perlu meneroka pelbagai pendekatan demi kelangsungan hidup. Perinciannya bersama Damia Cassandra Manja langsung dari Sarawak. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penggiat industri muzik tempatan perlu memainkan peranan masing-masing bagi mengurangkan kesan daripada wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini termasuk bersatu hati dan bersolidariti dalam usaha mereka menghadapi cabaran ketika ini. Jelasnya, dalam keadaan sumber yang terhad, industri kreatif harus menerokai pendekatan mandiri kerana bantuan kerajaan hanyalah salah satu daripada jalan yang ada. Datuk Patinggi Abang Johari bagaimanapun berkata, kerajaan akan berusaha membantu golongan penggiat seni muzik ini agar mereka tidak dipinggirkan dan dapat dikurangkan impak atau kesan wabak COVID-19 ke atas kerjaya mereka. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Seniman Muzik Sarawak di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Datuk Patinggi Abang Johari menambah banyak aktiviti termasuk seni budaya dan muzik telah ditunda atau dibatalkan dan penganjuran kerana semua pihak mengambil pendekatan berhati-hati. Namun kerajaan memuji usaha penggiat industri muzik yang telah membuat inisiatif kreatif seperti mengadakan konsert secara dalam talian dengan bayaran minima dan membuka kelas maya untuk mengajar kemahiran seni. Selain itu, ramai selebriti yang dapat digembleng untuk menghebahkan maklumat bagi meningkatkan kesedaran orang awam berkenaan situasi semasa COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari mahu usaha mempromosi warisan budaya khasnya seni muzik negeri Sarawak terus dipergiat terutama dalam kalangan generasi muda. Sebanyak 7 anugerah disampaikan dalam majlis ini, antaranya menyaksikan Dato' Hajah Sarbanun Merikan, Tan Sri Dato' Abang Haji Ahmad Urai, Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, Dato' Haji Wan Ofman Hamid, Madzi Zohari dan Dr. Kamil Salim dinobatkan penerima anugerah Tokoh Kenyalang Emas. Anugerah tersebut bagi mengiktiraf tokoh muzik yang terus menjadi idola dan inspirasi kepada generasi terdahulu dan masa kini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri terus mempertingkat penguasaan dan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi membendung penularan COVID-19 di bahagian itu. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga bertanggungjawab bagi JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya amat serius dalam memutuskan rantaian pandemik itu dan usaha tersebut akan dilakukan secara berterusan. Di Tamu Muhibah Miri, Miri Central Market dan Miri Open Air Market. Operasi seawal pukul 8 pagi ini disertai pejabat residen bahagian Miri, Polis Angkatan Pertahanan Awam dan Unit Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Miri bertujuan untuk memastikan semua SOP dipatuhi dan kemudahan berkaitan disediakan di kawasan tumpuan awam ini. Hasil pemantauan itu terdapat penambahbaikan dan ubah suai perlu dilakukan di premis-premis tersebut. Datuk Lee berkata penjaja dan peniaga berlesen turut diberi penjelasan berhubung keperluan mematuhi SOP. Ini kerana kerjasama semua pihak amat penting dalam mengekang penularan COVID-19. Polis Sarawak akan terus memperketat kawalan dan pengawasan di seluruh kawasan terutama melibatkan zon merah. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidil Ismail memberitahu bahawa ini termasuk sekatan jalan raya yang dilaksanakan di Kampung Haji Baki. Susulan ia dikategorikan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pihak polis telah diarahkan untuk mengadakan sekatan jalan raya dan menghalang keluar masuk tak membenarkan keluar masuk daripada kampung ini sehingga selesai ujian swab ini diadakan ke atas semua penduduk yang berjumlah 3,000 lebih lah.
Pemeriksaan di premis-premis perniagaan dan tempat tumpuan awam juga ditingkatkan bagi memastikan orang ramai mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Jelasnya lagi, pematuhan setakat ini adalah memuaskan walaupun masih ada segelintir yang masih berdegil dan terpaksa dikenakan kompaun. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika ditemu bual dalam siaran Cerita Pagi Sarawak di Selamat Pagi Malaysia menerusi saluran TV1. Menyentuh Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan esok, Dato' Aidi berharap pasukan polis terus mendapat perhatian. Harapan saya untuk menaikkan moral anggota-anggota yang telah bertugas selama ini di Pasar Hadapan supaya Kajang boleh menimbangkan memberikan bonus ataupun allowance khas kepada mereka yang telah bertugas selama ini. Norma baharu dan pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP merupakan antara perkara yang ditekankan oleh Jentera Wanita Gabungan Parti Sarawak GPS dalam persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-12 akan datang. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini penting berikutan negara masih berdepan penularan wabak COVID-19 selain mengelakkan peningkatan kes COVID-19 selepas pilihan raya. Jelasnya, Jentera Wanita GPS telah diingatkan supaya sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri serta SOP semasa pilihan raya yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Saya beritahu kepada wanita-wanita kita, sangat penting kita mematuhi SOP dan kita berharap bahawa SOP yang disediakan oleh pihak SPR nanti adalah SOP yang saya panggil sebagai enhanced SOP. Belajar daripada apa yang berlaku di Sabah supaya apa yang berlaku di Sabah tidak berlaku masa pilihan raya di Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual khas bersama media di Kuching. Tambahnya, Jentera Wanita juga memfokus kepada persiapan untuk membantu orang ramai pada hari pengundian bagi memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Dato' Amar Haji Muhammad Asfia Awang Nasar dilantik semula sebagai Speaker Dun Sarawak. Upacara mengangkat sumpah pelantikan semula bagi penggal ke-8 itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Putrajaya Kuching. Istiadat angkat sumpah ini dimulakan dengan penerimaan surat pelantikan oleh Dato' Amar Haji Muhammad Asfia dan seterusnya mengangkat sumpah sebagai Speaker Dun Sarawak. Dato' Amar Haji Muhammad Asfia dilantik sebagai Speaker Dun sejak tahun 2000 dan telah berkhidmat selama 20 tahun di jawatan tersebut. Turut hadir pada majlis tersebut isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Dato' Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang. Mendiang Konstebel Nicolester Dadup anak unggat yang maut dalam kemalangan pada Ahad lalu di Johor ketika mengejar sebuah kereta dipercayai dipandu penjenayah selamat dikebumikan di Nirvana Memorial Park Sibu pagi tadi. Upacara pengebumian diadakan dengan penuh adat istiadat penghormatan polis dihadiri ahli keluarga, pegawai-pegawai kanan polis dan sanak saudara mendiang. Mewakili Pesuruhjaya Polis Sarawak, Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit menyampaikan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mendiang Nicolester. Bagi pasukan polis, kematian mendiang satu kehilangan besar buat keluarga dan pihak polis, lebih-lebih lagi mendiang meninggal semasa bertugas demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara. Mendiang adalah wira negara walaupun baru memulakan kerjaya sebagai polis dan bertugas di Balai Polis Bandar Dato' On, Johor Bahru Selatan. Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit juga telah menyerahkan bendera Sang Saka Biru kepada bapa mendiang sebagai penghormatan daripada pihak PDRM. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Damia dari RTM Sarawak. Saudara, menjelang Belanjawan 2021, sektor agama tidak terkecuali daripada mengharapkan perhatian menerusi pakej-pakej